Jadi saya teruskan dengan 1.2 1.2 Distinguish air generation system and air distribution system. Jadi hari ini kita nak terangkan bagaimana udara, udara termampat di jana dihasilkan dan bagaimanakah sistem agihan udara termampat. Jadi di bawah 1.2 ini kita boleh pecahkan kepada 3 bahagian. Kita boleh pecahkan kepada 3 bahagian, iaitu 1.2.1 ini berkenaan dengan air compressor, pemampat udara. 1.2.2 ini berkaitan tentang air dehydration. Ini bermaksud proses dryer, proses pengeringan udara. Sebab udara tadi, udara termampat dia basah. Ataupun dia lembab. Jadi zarah-zarah air, lembapan dalam udara termampat perlu dihilangkan, perlu dibuang. Ini di bawah air dehydration. Selain pada itu, udara termampat juga bersuhu tinggi. Bersuhu tinggi, dia panas. Udara termampat juga perlu disejukkan. Selain dikeringkan, udara termampat juga perlu disejukkan. Ini di bawah 1.2.2. 1.2.3 saya akan terangkan tentang service unit. Sebenarnya 1.2.3 ni berkenaan dengan blok yang keempat, service unit. Service unit ini diterangkan di bawah 1.2.3. 1.2.3 ni ini adalah berkenaan tentang service unit. Jadi kita tengok air compressor 1.2.1. State and compare the types of air compressor. Menyatakan dan membandingkan jenis-jenis pemampat tersebut. Pemampat berikut, iaitu yang pertama, kita boleh bahagikan pemampat ini kepada 2 jenis utama, iaitu reciprocating. Reciprocating ni bermaksud salingan, pergerakan salingan. Pergerakan ulang-alik. Dan B, rotary. Jadi reciprocating ni pergerakan ulang-alik linear. Sama ada pergerakan dia ke atas bawah. Piston tadi bergerak ke atas bawah ataupun bergerak kiri kanan. Tapi pergerakannya secara linear. Secara garis lurus. Secara ulang-alik pada garis lurus. Sama ada ke atas ke bawah ataupun kiri kanan. Yang kedua, B, rotary compressors. Pemampat jenis putaran. Ini bertentangan dengan reciprocating tadilah. Reciprocating, pergerakan garis lurus, linear. Tetapi untuk rotary, pergerakan pemampat adalah secara berputar. Jadi untuk reciprocating ni kita fokus pada jenis piston lah. Piston compressor. Untuk rotary ada 2 jenis, iaitu screw compressor dan juga slide ram compressor. Sebenarnya kompresor ni ada banyak. Ada pelbagai jenis. Banyak lagi. Kalau kita nak bincangkan semua sekali memang tak larat lah. Sebab terlampau banyak. Di bawah reciprocating ni pun ada banyak lagi. Di bawah rotary ni ada pelbagai jenis lagi. Jadi untuk syllabus kursus kita ini hanya tertumpu pada 2 kategori dan 2 jenis sahaja bagi setiap kategori, reciprocating dan juga rotary. Jadi sebelum kita pergi pada setiap jenis ini, kita tengok dulu apakah air compressor sebenarnya. Kita perincikan dulu apakah air compressor, pemampat udara. Jadi ini simbol bagi kompresor. Air compressor, kena ingat baik
Okay, saya perlu ulang banyak kali. Saya perlu ulang banyak kali. Kursus ini adalah kursus yang memfokuskan simbol-simbol dan lita. Okay, bukan hanya anda kena tahu teori. Okay, bukan hanya tahu terangkan. Okay, explain ataupun senaraikan, bukan. Bahkan ianya lebih kepada simbol, pemahaman terhadap simbol, pemahaman terhadap mekanisme, pemahaman terhadap bagaimana komponen tersebut berfungsi, apakah maksud simbol. Itu lebih mustahak daripada kita tahu tentang teori. Okay, yang ayat-ayat panjang ni teori lah sebenarnya. Okay, jadi yang ini lebih mustahak. Ini adalah simbol pemampat. Okay, jadi simbol ni pun masalah juga sebenarnya. Kalau awak tak cuba lukis, tak buat latihan, benda ni nampak macam mudah. Hanya bulatan, garis dan segitiga. Tetapi kalau kita tak praktis, bila jawab kuis, jawab test dan sebagainya, boleh kira lah pelajar yang boleh jawab dengan betul, boleh lukis dengan tepat. Okay. Sebab simbol ni dia tak ada markah ataupun dia tak ada betul sikit-sikit. Dia sama ada betul atau salah. Okay, jadi ini simbol kompresor. Okay, bulatan ni, okay, segitiga ni ada maksud dia. Okay, garis tepi ni ada maksud dia. Okay, jadi yang bulatan ni, ini dia punya housing lah. Housing. Segitiga tegak ini maksud udara keluar daripada kompresor. Jadi kompresor ni dia bekalkan udara termampat. Bekalkan maksudnya kompresor air tadi dia keluar daripada kompresor. Ini maksud segitiga tegak ni lah. Okay, garis pada hujung segitiga ni maksud ini pot, okay, ataupun lubang angin yang di mana udara tadi keluar. Okay, dua garis tepi ni ini masuk shaft. Okay, shaft ini tersambung pada motor. Okay, motor ni akan memusingkan shaft dan shaft inilah yang akan memacu air compressor. Okay, jadi ini ada maksud setiap apa yang anda nampak ini ada maksud dia. Okay, jadi kita tengok apakah yang dilakukan, apakah tugas air compressor. Okay, pada keadaan normal, the normal state of air barometric is called atmospheric pressure. Jadi udara di sekeliling kita ni berada pada tekanan atmosfera. Okay, berada pada tekanan atmosfera. Jadi apabila udara tadi dimampat oleh pemampat, oleh kompresor, tekanan udara tadi akan lebih tinggi. Okay, akan lebih tinggi berbanding tekanan atmosfera, tekanan asal udara. Okay, dan sifat udara termampat tadi dia akan cenderung, okay, dia akan cuba untuk to return to its normal state. Okay, dia akan cenderung untuk kembali ke tekanan asal dia. Okay, jadi semasa dia kembali ke tekanan asal, okay, semasa itulah udara termampat tadi melakukan kerja. Dia buat kerja, dia lepaskan tenaga. Jadi disebabkan tenaga, okay, tenaga diperlukan untuk memampat udara dan tenaga tadi tersimpan dalam udara termampat lah. Jadi tenaga tadi boleh dilepaskan, okay, dibebaskan semasa udara tadi mengembang, okay, mengembang dan kembali ke tekanan atmosfera. Jadi air compressor ni sebenarnya device, okay? It's a device that converts
power. Okay, dia menukarkan kuasa. Kuasa apa? Kuasa motor lah. Kuasa motor yang digunakan untuk memusingkan ataupun untuk menggerakkan kompresor. Okay, biasanya motor ini digunakan kuasa elektrik ataupun kuasa minyak. Okay, minyak gasolin ataupun diesel. Okay, jadi air compressor dia tukarkan kuasa tadi, okay, kuasa daripada motor tadi kepada potential energy. Okay, potential energy. Okay, jadi udara termapat yang bertekanan tinggi tadi menyimpan tenaga dalam bentuk tenaga keupayaan. Okay, udara bertekanan tinggi iaitu tenaga udara termapat tadi. Okay, udara bertekanan tinggi iaitu udara termapat tadi menyimpan tenaga. Okay, menyimpan tenaga dalam bentuk tenaga keupayaan. Okay, dari mana dia dapat tenaga tadi? Tenaga tadi dia dapat daripada kuasa motor tadi lah. Okay, elektrik motor, diesel ataupun gasolin. Okay, jadi motor tadi dia duduk sebelah ni. Sebagai contoh, dia duduk sebelah ni. Motor tadi dipacu oleh elektrik. Okay, dipacu oleh pembakaran ni macam generator lah. Okay, generator. Jadi motor tadi disambungkan pada kompresor menggunakan suatu shaft. Okay, suatu shaft. Jadi apabila motor kita hidupkan, shaft ni berpusing, bermaksud kompresor akan berfungsi lah. Okay, kompresor ni dia akan kumpul udara, dia akan mampat. Apabila udara telah mampat, tekanan udara akan bertambah semakin tinggi, semakin besarlah. Semakin besar tenaga keupayaan yang disimpan dalam udara termampat tersebut. Okay, jadi bagaimanakah cara pemampat udara bekerja? Dia paksa udara, dipaksa dimasukkan, dia sedut, okay, dia sumbat sejumlah kuantiti udara dalam storage tank, dan proses ini menyebabkan tekanan bertambah. Jadi kompresor ni dia tidak tidak bekerja sepanjang masa, sebab di dalam tank telah diset berapakah tekanan maksimum yang mampu ditampung oleh tank. Okay, berapakah tekanan maksimum yang mampu ditampung oleh tank, iaitu upper limit, had atas. Apabila tekanan dalam tangki tadi mencecah upper limit, kompresor akan berhenti, akan padam, akan mati. Jadi pada masa itu kompresor akan berehat. Jadi udara termapat tadi akan disimpan dalam tangki dan boleh digunakan apabila diperlukanlah. Jadi tenaga yang tersimpan dalam compressed air boleh digunakan dalam pelbagai aplikasi. Tenaga keupayaan tadi boleh dilepaskan balik, boleh ditukarkan balik kepada tenaga kinetik. Apabila tenaga yang tersimpan dalam tank tadi dilepaskan, as it is released, dilepaskan, dan tank depressurize, maksudnya tekanan dalam tangki tadi akan menurun. Apabila udara termampat tadi dilepaskan untuk digunakan, maka tekanan udara dalam tangki akan semakin berkurangan, semakin menurun. Jadi
Apabila tekanan yang berkurang ini, yang menurun ini mencapai lower limit, had bawah yang ditetapkan, pemapan udara sekali lagi akan hidup. Automatik akan hidup dan kompresor tadi akan melakukan tugasnya kembalilah dengan menaikkan tekanan udara di dalam tangki. Dan proses ini akan berulang-ulang lah. Jadi jadi kompresor ini dia tidak on sepanjang masa. Pemapan udara ini dia tidak bekerja sepanjang masa, dia ada on off. Jadi ini tujuannya adalah untuk menjaga tangki ini supaya tidak over pressure. Selain pada itu, kompresor yang bekerja sepanjang masa boleh menyebabkan kompresor tadi rosaklah disebabkan tekanan yang tinggi dalam kompresor dan juga disebabkan oleh haba suhu yang meningkat dalam sistem. Jadi dengan kaedah ini boleh menjaga hayat kompresor. Dan ini sebenarnya bukan dalam sistem pneumatik saja. Kompresor ni kita tengok di kenderaan, dalam sistem aircon bangunan ke, dekat rumah ke, kompresor ni tidak on sepanjang masa. Kompresor ni dia ada on off dia ada cut off dia. Dekat kereta pun sama. Kompresor dia ada on off. Seterusnya setelah kita tahu apakah peranan kompresor, apakah peranan pemampat ini. Jadi kalaulah keluar soalan, lukiskan simbol air kompresor dan terangkan fungsi kompresor. Bagaimana cara anda nak jawab? Setelah saya terangkan dengan panjang lebar ni, bagaimanakah anda nak terangkan dengan ringkas dan tepat? Apa yang berlaku apabila pelajar menjawab soalan? Setelah kepenatan saya bercerita dengan terperinci, saya rasa dengan terperinci apakah tugas yang dilakukan oleh air kompresor, tetapi pelajar jawab. Jadi kalau keluar soalan, terangkan fungsi pemampat dash memampat udara. Macam itulah biasanya pelajar jawab sepatah ataupun dua patah perkataan. Jadi kalau pelajar jawab begitu, nak kata salah, tak salah, tapi macam simple sangat lah. Simple sangat. Memampat udara memanglah dimampat udara. Nama pun pemampat, mestilah tugasnya memampat. Tapi memampat apa? Apakah tujuan udara itu dimampat? Dimampat daripada tekanan apa ke tekanan apa? Jadi kita biarlah kita explain, kita terangkan dengan lebih fokus, dan menunjukkan kita faham. Betul-betul faham, bukan sekadar hafal. Fungsi pemampat, memampat. Memanglah nama dia pemampat, tugasnya untuk memampat lah sebenarnya. Tapi sepatutnya pelajar jawab, pemampat udara, fungsinya adalah mengumpulkan udara, menyedot udara daripada persitaran udara tersebut daripada tekanan atmosfera. Pemampat akan memampatkan udara daripada tekanan rendah kepada tekanan udara yang lebih tinggi. Itu lebih tepatlah. Berikutnya kita lihat jenis-jenis pemampat. Kita akan fokus pada 4 jenis sahaja. Air compressor ada dua jenis sahaja yang kita fokuskan, dua kategori iaitu
salingan reciprocating dan juga rotary. Jenis salingan ataupun jenis linear dan jenis berputar. Untuk salingan ada dua jenis, tapi dua-dua jenis ni merujuk pada jenis piston lah, jenis omboh. Okay, piston bahasa Melayu terpanggil omboh single stage, peringkat tunggal ataupun satu peringkat, dan juga double stage, dua peringkat. Untuk rotary, dua jenis, itu jenis screw dan juga slide ram. Jadi kita akan tengok jenis salingan dahulu. Okey, piston kompresor pemampat jenis omboh. Ini gambar sebenar lah, gambar sebenar kompresor jenis omboh. Ada banyak rupa, ada banyak design, banyak rupa, banyak saiz, banyak dimensi. Bergantung kepada pengilang, pembuat kompresor tersebut. Tetapi apabila kita bincangkan tentang kompresor jenis piston, mekanisme ataupun cara bahagian dalamannya berfungsi masih lagi sama. Jadi untuk memahami bagaimanakah mekanisme ataupun prinsip operasi kompresor jenis piston, boleh sama-sama kita tengok animasi ini, video ini. Okey, boleh faham tak bagaimanakah proses pemapatan itu berlaku? Okey, daripada animation ini boleh faham tak?
Boleh senyap sunyi ni? Boleh Ada wakil tu bersuara. Okey, jadi perkara utama yang kena faham daripada piston kompresor ini bagaimanakah uh, bagaimanakah udara tadi dimampat. Pemampatan berlaku disebabkan oleh isi padu. Isi padu ruang udara ni yang dikecilkan. Pemampatan berlaku disebabkan ruang chamber ataupun ruang udara masuk ini dikecilkan, volume dia, isi padunya dikecilkan. Jadi semasa piston bergerak ke bawah, tekanan di dalam ruang ini akan berkurang, akan dikurangkan. Apabila tekanan sebelah dalam lebih kecil berbanding tekanan atmosfera, maka tekanan atmosfera akan menolak udara masuk ke dalam ruang mampatan. Pada keadaan ini, injap masukan akan terbuka. Pada awalnya, dua-dua injap ni, injap masukan dan juga injap keluar ni, discharge valve ni tertutup. Tetapi semasa piston bergerak ke bawah, pada ketika piston bergerak ke bawah, tekanan dalam ruang mampatan ini dikurangkan. Disebabkan tekanan ini lebih kecil. Apabila tekanan di bawah di dalam ini lebih kecil berbanding tekanan atmosfera, tekanan atmosfera akan menolak udara masuk ke dalam ruang mampatan. Semasa udara tadi masuk, injap masukan ini akan terbuka. Jadi apabila dia mencapai maksimum stroke dia, stroke suction tadi, lenjang masukan tadi, piston tadi akan kembali naik ke atas, tertolak ke atas. Semasa piston naik ke atas, kita boleh bayangkan bahawa ruang ini akan dikecilkan. Ruang ini semakin kecil. Tadi kalau piston bergerak ke bawah, ruang ini semakin besar. Sebab tu tekanannya semakin kecil. Apabila piston naik ke atas, bergerak naik ke atas, ruang ini dikecilkan. Semakin kecil ruang ini, semakin kecil isi padu, semakin tinggi tekanan di dalam ruang ini. Ruang di mana udara tadi berada. Jadi semakin tinggi tekanan, bermaksud tekanan udara semakin ditingkatkanlah. Semakin jauh, semakin tinggi piston ini naik, semakin tinggi tekanan di dalam ruang mampatan ini. Semakin tinggi apabila mencapai tekanan maksimum di dalam ini, tekanan udara yang maksimum ini akan mampu menolak discharge valve. Injap udara keluar ni. Kenapa ianya terbuka? Sebab tekanan di dalam ni cukup tinggi. Tekanan udara di dalam ruang mampatan ni cukup tinggi untuk menolak valve ini terbuka. Apabila valve keluaran ni, output valve, discharge valve ni terbuka, jadi udara termampat tadi boleh keluar ke sistem ke tank, keluar daripada kompresor. Jadi ini adalah bagaimana mekanisme prinsip operasi piston kompresor. Jadi untuk piston kompresor ni anda semua kena perhatikan baik-baik. Saya dah terangkan tadi, anda pun telah melihat animasinya. Jadi anda semua kena tahu lukis gambar rajah dia, dan mesti tahu terangkan bagaimana piston kompresor berfungsi sebagaimana saya terangkan tadi. Ini selalu keluar dalam peperiksaan.
Lukiskan piston kompresor dan terangkan bagaimanakah piston kompresor berfungsi. Okey, macam ni lah gambar rajahnya. Okey, kalau keluar soalan, lukislah gambar rajah ini. Janganlah percayakan internet. Sebab saya pun cari internet juga, tapi saya dah tapis lah. Dah tapis lah yang mana menepati silibus anda. Okay. Pelajar ni biasanya dia tak nak. Saya minta print nota, tak nak print. Ataupun seorang print. Berapa sen sangat print. Lepas tu photostat. Lagi murah. Barulah boleh study, barulah tahu kedudukan gambar rajah piston kompresor ni dekat mana. Okay. Kalau awak longgok nota-nota tu dalam handset, nak study pun duk tenung ke skrin handset tadi yang tidak sebesar mana pun. Bila sampai masa nak akses balik, dah tak tahu dah dekat mana. Lepas tu bila dah rasa susah, bila dah rasa tak ada masa, Google lah gambar rajah yang pelik-pelik, yang tak ada kena-mengena, yang anda tak faham langsung pun apa yang anda cari, yang anda copy tadi. Jadi tak payah susah. Gambar rajah piston kompresor dah ada dalam nota saya. Ambil je gambar ni, lukis balik je, dapat markah penuh. Okay, jadi ini adalah diagram gambar rajah piston kompresor. Setiap lukisan mestilah dilukis dengan lengkap dan setiap gambar rajah mestilah berlabel. Okay, sama ada soalan tadi minta label ke, tak minta label ke, kena label. Okay. Kena labelkan bahagian-bahagian dia. Ada suction valve, injap masukkan, injap sedutan. Discharge valve, injap keluaran. Udara masuk, air inlet, air outlet. Udara bertekanan rendah daripada atmosfera masuk, air outlet, udara bertekanan tinggi keluar daripada kompresor. Piston, piston omboh, bahagian yang turun naik, bahagian yang melakukan pemampatan. Connecting rod, connecting rod ni rod penyambung di antara crankshaft dan juga piston. Crankshaft, aci engkol ini dia bergerak dalam bentuk putaran rotary. Apabila crankshaft ini disambung pada piston, piston tadi akan bergerak secara reciprocating, secara salingan, pergerakan linear, turun naik. Jadi di bawah ni penerangan tentang bagaimanakah piston kompresor berfungsi. Saya pun dah terangkan tadi. Jadi gambar rajah ada dekat sini, penerangan pun ada dekat sini. Itu yang saya pelik, kenapa pelajar masih lagi tak boleh jawab. Kita dah semua penilaian secara online, benda dah ada depan mata, tinggal lagi awak salin balik je. Salin balik je gambar rajah ni, salin balik je benda ni, dapat markah penuh. Yang itu pun anda tak boleh. Tak boleh. Mesti tengok dekat internet, mesti tiru kawan. Padahal awak tahu dah markah tak dapat pun, tapi janji nak jawab juga, kok mana pun nak jawab juga, belasah je lah. Sebab di awal-awal ni, di awal kuliah ni pun saya dah nak nasihat dah macam mana cara nak belajar. Print, highlight kan, salin balik, lukis balik, label balik, macam tu cara belajar. Berapa? 3,5. Apa tu? 3,5 tadi? Besi. Harga ke apa tu? Pukul 3,5. Pukul 3,5 petang ni. Okey, boleh.
3 tengah tak pasal banyak kejap. Okey. Okey, terima kasih. Okey, masa ada sikit lagi Saya sekejap. Okey, saya habiskan dekat ni lah. Single stage dan juga double stage piston compressor. Okey, untuk piston compressor ni dia ada single stage dan juga double stage. Jadi piston compressor ni dia ada bentuk satu peringkat ataupun dua peringkat. Jadi untuk satu peringkat, okay, sebagaimana yang kita boleh tengok dalam gambar rajah ini, jadi untuk single stage, udara yang bertekanan rendah daripada atmosfera dimampat sekali saja, okay, satu peringkat saja. Jadi dia punya final pressure, okay, tidak besar mana, okay, iaitu antara 4.3 bar, 4.83 bar sehingga 9.31 bar. Okay, itu dia punya final pressure lah selepas melalui proses compression. Jadi kalau tengok rajah ini okay, pelajar biasanya dia keliru bila tengok dua piston, okay, satu piston, dua piston, dia anggap ini double stage. Sebenarnya walaupun ada dua piston, okay, kita kena tengok baik-baik dulu flow, aliran udara. Okay, walaupun dua piston tetapi berdasarkan gambar rajah ini, kompresor ini masih lagi single stage. Okay, single stage. Sebab kalau kita merujuk pada piston yang pertama ini, udara masuk, okay, udara persekitaran masuk, udara tersebut akan dimampat oleh piston pertama, okay, dan udara termampat keluar daripada piston pertama dan terus keluar daripada kompresor. Jadi mampatannya hanya berlaku sekali. Okay, sama juga dengan piston yang kedua ni, udara masuk daripada persekitaran, udara dimampat oleh piston kedua, udara termampat keluar pada piston kedua dan terus keluar daripada kompresor. Jadi proses pemampatannya hanya berlaku sekali. Cuma dihasilkan oleh dua piston yang berlainan. Okay, jadi untuk gambar rajah ini, kompresor ini masih lagi single stage. Masih lagi single stage. Di mana dia punya output pressure adalah di antara 70 PSI sehingga 135 PSI. Okay, sebaliknya bagi piston kompresor double stage. Ini gambar rajah ini menunjukkan yang double stage. Hampir sama dengan rajah single stage tadi, ada dua piston. Tetapi kita tengok flow udara daripada persekitaran atmosfera, okay, masuk melalui intake filter ini. Udara tadi akan dimampat oleh piston yang pertama. Lepas tu udara termampat keluar daripada piston pertama. Okay, udara termampat tadi akan pergi kepada piston yang kedua.
Okay, kalau gambar rajah ini udara termampat terus keluar daripada kompresor. Tetapi untuk double stage, udara termampat daripada piston pertama, dia pergi dulu kepada piston yang kedua. Dan udara tadi dimampat untuk kali kedua. Untuk kali kedua, dimampat kali kedua, barulah udara tadi keluar daripada kompresor. Jadi udara dimampat dua kali. Okay, itu masuk double. Itu masuk double stage. Jadi udara yang bertekanan tinggi keluar daripada piston pertama, dimampat lagi sekali untuk menghasilkan tekanan yang lebih tinggi. Jadi bagi double stage piston compressor, final pressure-nya lebih besar, okay, lebih tinggi, iaitu 280 PSI sehingga 300 PSI. Okay, itu kalau unit PSI lah. Kalau bar 19.31 bar sehingga 20.68 bar. Jadi kalau kita tengok beza final ataupun output pressure di antara single stage dan juga double stage, okay, agak jauh lah, okay, berbeza 4 bar, 4.83 bar sehingga 9.31 bar untuk single stage. Untuk double stage 19.31 bar sehingga 20.68 bar. Jadi anda semua kena tahu beza di antara single stage dan juga double stage. Okay, double stage ataupun two stage cylinder compressor. Okay, maksudnya untuk double stage ni dia dimampat dua kali. Tekanannya lebih tinggi, okay, berbanding single stage. Tetapi kalau single stage ni dia menggunakan dua silinder, dua piston, walaupun output pressure-nya lebih rendah, tetapi kuantiti udaranya lebih banyak. Okay, kuantitinya lebih banyak sebab dia ada dua, okay, ada dua bahagian. Tekanan rendah, kuantiti udaranya banyak. Yang ni output pressure-nya lebih tinggi, tetapi kuantiti udaranya lebih sedikit. Jadi itu adalah perbezaan yang perkara yang jelas yang perlu anda fahami tentang single stage dan juga double stage piston compressor. Okay, tadi dah habis bahagian A untuk reciprocating compressor ataupun lebih fokus kepada piston compressor. Piston compressor, single stage dan juga double stage. Seterusnya tengok bahagian B, okay, kompresor jenis yang kedua, iaitu kompresor yang bergerak secara berputar, okay, rotary compressor. Untuk rotary compressor ni kita akan lihat dua jenis saja, iaitu screw compressor dan juga slide ram compressor. Jadi untuk yang pertama jenis screw, kompresor jenis screw. Kompresor ini terdiri daripada dua uli lah, dua uli. Ini dipanggil uli, okay, yang diletakkan dikonfigurasikan selari, okay, duduknya selari, dua uli ini sebelah-sebelah, dan salah satu rotor, okay, bahagian shaft ni dipanggil rotor. Salah satu rotor ni dipacu oleh motor lah. Motor sama ada motor tadi dikuasakan oleh kuasa elektrik ataupun dikuasakan menggunakan enjin pembakaran dalam, okay, seperti generator. Jadi salah satu rotor diputarkan oleh motor
dan rotor ni disambungkan pada rotor yang satu lagi menggunakan gear. Jadi sebelum saya terangkan, boleh lihat dulu video ini. Okey, udara daripada persekitaran pada tekanan atmosfera masuk pada inlet ini, masuk pada salah satu hujung ulir ni ataupun helical screw ni. Skru ni, ulir ni berbentuk helix, masuk. Dan udara yang bertekanan atmosfera tadi, bertekanan rendah tadi, akan melalui ataupun akan diarahkan pergerakannya melalui celah-celah berbenang tadi, ulir tadi. Akan diarahkan, akan dilalukan. Jadi zarah-zarah udara akan bergeraklah daripada satu hujung ke hujung yang satu lagi. Jadi semasa udara tadi bergerak daripada inlet ke outlet, compression berlaku. Proses pemampatan berlaku. Okey, jadi macam mana pemampatan tadi berlaku? Okey, konsepnya sama seperti piston kompresor tadi, di mana pemampatan berlaku disebabkan oleh dia punya volume dia, isi padu. Isi padu udara dikecilkan. Jadi sebenarnya thread ini berubah saiznya daripada inlet kepada outlet. Dia punya saiz thread ataupun skru tadi berkurangan, mengecil, menyebabkan isi padu udara dikecilkan, dikurangkan. Jadi proses pemampatan berlaku disebabkan oleh isi padu udara yang dikurangkan. Jadi untuk kompresor jenis skru ini, dia menggunakan two helical screws, yang matching. Matching ni maksudnya dia engage antara satu sama lain. Antara dua ulir ni dia engage, dia bertemu. Dan apabila berputar, when turn, guide air into a chamber. Dia akan mengarahkan, akan memandu udara dalam chamber. Chamber ni ruang-ruang dalam ulir ni lah. Whose volume is decreased as the screws turns. Di mana isi padu udara akan dikurangkan, dikecilkan semasa skru tadi berputar. Jadi sama seperti piston kompresor tadi, di mana isi padu udara dikecilkan, compression berlaku. Apabila compression berlaku, pressure akan increase, bertambah. Jadi di situ kena faham betul-betul macam mana proses pemampatan udara berlaku. Dia punya mekanisme dia tu, yang tu kena jelas. Sebab pneumatik memerlukan udara yang termampat. Udara termampat menyimpan tenaga keupayaan. Tenaga keupayaan tadi boleh dilepaskan, boleh digunakan kembali untuk melakukan kerja-kerja mekanikal. Jadi macam mana udara yang asalnya tekanan rendah, kita nak naikkan tekanan. Jadi udara tadi perlu dimampatkan, perlu dikompres. Jadi macam mana compression berlaku dalam pemampat? Compression berlaku disebabkan oleh
isi padu udara yang dikurangkan, isi padu udara yang dikecilkan. Jadi itu dia punya poin penting yang awak kena faham. Macam mana mekanisme pemampatan berlaku dalam pemampat kompresor. Jadi udara akan melalui celah-celah skru tadi, dipandu, ditolak, ditolak daripada hujung inlet ke hujung yang satu lagi, outlet. Apabila udara sampai pada bahagian outlet, udara tadi betul-betul dikompres, dimampat. Sama juga seperti piston kompresor, isi padu udara dikurangkan. Macam mana berlaku pengurangan isi padu dalam skru kompresor? Ianya berlaku disebabkan oleh kecilnya saiz skru, saiz thread ini dikecilkan. Dan juga sebenarnya saiz housing pun semakin mengecil sebenarnya. Saiz housing ni pun semakin kecil, dia macam tirus sedikit. Macam tirus. Jadi compression bukan sekadar berlaku di antara thread, compression juga berlaku di antara thread dan housing. Housing compressor. Jadi ini gambar yang bawah ni adalah gambar sebenar yang mana dipotong untuk memperlihatkan binaan di dalamnya bagi sebuah skru kompresor. Kita nampak ada dua ulei, dua thread di sini yang diletakkan bersebelahan, yang mana ianya engage. Engage maksudnya dia menyentuh lah, ataupun dia cross sedikit di bahagian ulei ini supaya compression berlaku lah. Yang kedua, rotary compressor jenis slide ram. Slide ram. Mekanisme di dalam kompresor ini masih lagi rotary, berputar. Skru kompresor, slide ram kompresor, kompresor jenis berputar. Jadi untuk slide ram kompresor pun kita tengok ada mekanisme putaran di dalam casing ataupun di dalam housing. Gambar rajah ini adalah gambar sebenar slide ram kompresor. Sebenarnya dalam aplikasi sebenar ada pelbagai jenis, ada pelbagai rupa, ada pelbagai saiz, mengikut pengeluar lah. Ada pelbagai jenis dinama daripada pelbagai pengilang daripada pelbagai negara. Tetapi apabila kompresor ini jenis slide ram, cara dia berfungsi, mekanisme dalamannya adalah sama. Jadi ini adalah diagram yang menunjukkan bahagian dalaman dia, komponen-komponen utama slide ram kompresor. Ianya terdiri daripada casing. Casing ni dia punya housing lah, rumah yang mana kita boleh lihat daripada luar, kita boleh lihat macam mana bentuk dia. Casing ni bahagian yang tidak berpusing lah, ianya kekal stationary, kekal tegun, tidak berpusing. Pada casing ni kita boleh nampak ada inlet port, lubang masukkan angin, udara, masukkan udara daripada atmosfera, udara daripada persekitaran yang bertekanan rendah akan masuk pada inlet port. Dan pada casing juga kita boleh nampak di sini ada outlet port, lubang udara termampat keluar daripada kompresor. Jadi inlet port dan juga outlet port ni dia tidak berubahlah kedudukannya, berada di sinilah. Kekal bersama-sama casing ataupun housing. Jadi kita tengok bahagian-bahagian yang rotary, yang berpusing, yang menjadikan kompresor ini kompresor jenis rotary.
Di sini kita boleh tengok ada roto. Roto. Pada roto, di tengah-tengah roto ni ada shaft. Shaft ni tersambung pada motor lah. Motor yang akan menggerakkan rotor ni. Jadi shaft ni akan bersambung pada motor. Motor elektrik ke, motor yang menggunakan enjin, yang menggunakan minyak ke. Jadi ianya bersambung dengan kompresor melalui shaft. Shaft ni dia melekat, disambung, di-mounting pada rotor. Jadi apabila shaft berpusing, maka rotor juga akan berpusing bersama-samalah dengan shaft. Pada rotor ada ini slot. Slot. Slot ini tempat di mana vane berada. Vane ni dia macam bilah lah, bilah. Bilah. Vane yang berwarna hijau ni. Jadi vane ni dia akan slide. Sebab tu namanya slide. Rem. Rem ni dia samalah dengan vane. Kita boleh guna slide vane ataupun slide rem. Vane ni sebenarnya rem, yang mana vane ini dia boleh sliding, keluar dan masuk dalam dia punya tempat duduk ni, slot ni. Dia boleh keluar masuk. Jadi kenapa dia boleh keluar masuk? Sebab kita tengok di sini bentuk casing bulat, bentuk rotor juga bulat. Tetapi kedudukan pusat, pusat center bagi casing dan center bagi rotor ni, ianya sengaja diletakkan tidak sepusat. Dia eccentric, dia eccentric, tidak sepusat, supaya ada ruang. Ada ruang di antara casing dan juga rotor. Kalau diletakkan sepusat, casing dan rotor, tiada ruang ini, maka tiadalah proses compression. Jadi disusun begini supaya kita nampak ada bahagian yang volumenya besar, ada bahagian, ada tempat yang volumenya kecil. Ruang di antara rotor dan casing. Ianya diletakkan tidak sepusat. Jadi vane ini dia sentiasa menyentuh dinding casing. Vane ini dia sentiasa menyentuh dinding casing. Kenapa ianya sentiasa bersentuh? Ada pelbagai mekanisme lah. Biasanya digunakan spring. Sini sebenarnya ada spring. Di hujung vane ini, di dalam slot ini ada spring. Spring ini memastikan vane sentiasa dia tracking, dia sentiasa contact, in contact dengan casing. Jadi apabila udara masuk dalam ruang di antara casing dan juga rotor, masuk pada inlet port, vane akan guide, akan menolak, akan menghalakan zarah-zarah udara tadi masuk dalam chamber. Ini chamber lah, ruang di antara casing dan rotor kita panggil compression chamber. Jadi kita tengok di sini direction of rotation bagi motor, arah ikut jam. Jadi vane tadi akan menolak zarah-zarah udara masuk dalam compression chamber. Pada awalnya isi padu besar, isi padunya besar. Volume bagi udara tadi besar, dan udara tadi ditolak lagi, dihalakan lagi, di-guide lagi, terus berada dalam compression chamber tadi. Dan kita lihat apabila udara tadi bergerak juga mengikut direction of rotation bagi rotor, volume bagi udara tadi semakin lama semakin dikecilkan.
Semakin lama semakin dikecilkan. Jadi pada bahagian ini udara semakin dimampatkan sebab isi padu udara semakin dikecilkan. Jadi tekanan udara semakin bertambahlah. Semakin bertambah bila sampai kawasan ini, dan tekanan udara maksima sebelum udara termampat tadi dikeluarkan daripada kompresor pada outlet port. Jadi apa yang saya terangkan tadi ianya adalah prinsip operasi ataupun mekanisme slide rem kompresor. Okay, macam itu jugalah yang anda kena jawab apabila ditanya dalam soalan. Jadi apabila katalah keluar soalan, lukiskan gambar rajah berlabel. Okay, gambar rajah berlabel slide rem kompresor. Inilah jawapan dia. Awak tak payahlah cari di tempat-tempat lain. Saya dah mudahkan kerja anda. Tak payah Google, tak payah cari nota-nota lain. Terang-terang dah ada dekat nota awak. Buka nota, salin balik markah penuh. Okay, jangan lupa labelkan. Setiap gambar rajah mesti berlabel. Okey, dan penerangan saya tadi ada diterangkan balik di sini. Okey, ada diterangkan balik di sini. Jadi di sini ada poin tambahan di sini, no valve in the rotary vane design. Tiada injap. Kalau dalam piston kompresor tadi ada valve. Ada intake valve, ada suction valve dan juga ada discharge valve. Jadi dia punya intake, udara masuk dan udara keluar tu dia ada sedikit gangguan lah, dia tidak lancar. Tetapi untuk slide rem kompresor tadi, inlet dan juga outlet, dia punya pergerakan udara tu lebih lancar, tidak terganggu sebab kompresor jenis slide rem ini tidak melibatkan sebarang valve. Kita tengok di sini tiada injap lah, tidak melibatkan sebarang injap. Jadi kalau soalan minta dengan berpandukan ataupun dengan bantuan gambar rajah berlabel, terangkan bagaimana slide rem kompresor berfungsi. Semua dah ada dah. Gambar dah ada, label dah ada, penerangan pun dah ada. Okay, tinggal copy balik ya, ataupun ada awak hafal, faham dan hafal, ataupun boleh guna ayat sendiri. Okay, jika betul-betul faham, boleh guna ayat sendiri apa yang awak faham untuk terangkan, itu yang terbaik lah. Okay, tetapi janganlah bergurukan ataupun lebih percayakan Google. Okay, jangan susahkan diri dan jangan buat benda yang sia-sia. Awak belum tahu lagi jawapan betul atau salah. Okay, copy paste saja, dan biasanya yang copy paste ni memang dapat markah yang rendah, yang minima, ataupun langsung tak ada kena mengena jawapan dia. Okay, ini satu lagi gambar slide rem kompresor. Kita boleh tengok di sini berbeza, luarannya berbeza, saiz berbeza, design berbeza, tetapi cara kerja slide rem kompresor ni masih lagi sama. Okay, jadi ayat ini menerangkan bagaimana aliran udara masuk dan udara keluar daripada kompresor adalah secara terus-menerus, continuously, rather than intermittently. Dalam
piston compressor dia intermittent, maksudnya macam tersekat-sekat lah. Ada tersekat-sekat sedikit sebab ada valve. Okay, suction valve dan juga discharge valve dalam piston compressor. Dalam slide ram compressor tidak melibatkan sebarang valve. Jadi dia punya pergerakan udara lebih lancar. Okay, untuk lebih memahami mekanisme kerja slide ram compressor, boleh teliti video ini. Okay, daripada video ni kita nampaklah udara yang belum termampat, udara pada persekitaran digambarkan sebagai zarah-zarah berwarna biru ini. Okay, bertekanan rendah, disedut, okay, ditarik masuk dalam kompresor. Okay, apabila dia masuk pada ruangan ini, zarah-zarah udara tadi akan digerakkan, ditolak, okay, di-guide oleh slide ram. Okay, disebabkan slide ram tadi berpusing, berputar mengikut rotor, ianya diarahkan daripada volume yang besar, okay, ruang di antara rotor dan housing ni yang besar. Okay, dan semakin lama, okay, bila dia bergerak di sepanjang compression chamber ini, ianya diarahkan ke ruang yang lebih sempit, okay, di mana volume udara dikecilkan. Jadi semakin lama kita boleh lihat warna zarah-zarah udara tadi daripada biru bertukar menjadi merah. Okay, merah ini digambarkan udara bertekanan tinggi. Okay, kita boleh lihat di sini ruangan udara semakin dikecilkan, semakin kecil, dan tekanan maksimal lah sebelum udara ditolak keluar daripada kompresor. Okey, sebelum habis saya sentuh sedikit tentang blok yang kedua. Blok yang kedua sedikit saja, satu slide saja, iaitu air receiver ataupun air tank, tangki udara yang menyimpan udara yang telah dimanfaatkan oleh air compressor. Jadi simbol untuk air receiver begini. Okey, lihat baik-baik. Okay, bentuknya begini. Okay, ada dua garis. Okay, ada dua garis di tepi ni, di sisi dia. Garis ini menunjukkan penyambungan lah daripada kompresor, udara masuk ke receiver, dan garis ini udara termampat yang tersimpan dalam receiver, okay, ready, okay, tersedia untuk dilepaskan ke litar pneumatik. Jadi compressed air store in a tank called reservoir which performs several functions. Jadi udara termampat disimpan dalam tangki. Okay, tangki yang melakukan beberapa fungsi lah selain daripada menyimpan, ianya melakukan beberapa fungsi. Okay, compressor run only when needed to pressurize the reservoir. Jadi kompresor ni tidak sepanjang masa on. Kompresor akan bekerja untuk meninggikan tekanan udara dalam receiver ataupun reservoir. Reservoir supply the steady flow of air to control the circuit.
reduce the fluctuation in pressure. Jadi reservoir atau receiver ini dia menyediakan, membekalkan udara termapat yang beraliran mantap. Okay, aliran yang malar lah. Yang malar. Okay, dia bekalkan, dia tolak, dia lepaskan udara termapat pergi ke litar, okay, untuk mengoperasikan sistem pneumatik. Dan fungsi receiver juga ianya mengurangkan fluctuation in pressure. Jadi udara yang keluar daripada tangki ni, kita tak nak dia punya tekanan tadi tak tentu. Tekanan yang turun naik. Okay, nilai dia. Jadi receiver ni dia kurangkan. Okay, dia tak boleh hapuskan tapi dia boleh kurangkan ketidaktentuan tekanan udara yang keluar daripada tangki. Okay, reservoir juga. Okay, reservoir helps to cool the compressed air. As the air cool, moisture separate from the air and collects at the bottom of reservoir. Jadi reservoir juga membantu menyejukkan compressed air. Okay, sebab udara termampak tadi dia panas. Okay, receiver ni dia boleh membantu menyejukkan udara termampat. Jadi apabila udara termampat tadi menyejuk, zarah-zarah air lemapan dalam compressed air akan terkondensasi, bertukar menjadi air. Jadi air yang terkondensasi daripada udara termampak tadi akan dikumpulkan di bahagian bawah tangki. Okay, jadi kita boleh lihatlah bagaimana air yang terkumpul di dasar reservoir perlu dibuang secara berkala. Okay, kalau tak dia penuh dalam bahagian bawah receiver, okay, di bahagian bawah tangki.